ini. Sebab kita nak balik ke satu tempat ni, kita nak transit ni sekejap je kat sana tu nanti. Jadi kalau kita nak pergi ke Mekah pun kita kena buat bekal kan. Nak tambang puluh-puluh ribu baru sampai sana, betul? Jadi kita ni yang nak balik tak bawa apa-apa selain sepinggang. Ni pakaian yang serba putih ni, balik kita nanti nak duduk situ seorang-seorang kita. Siapa nak jadi teman setia kita sekarang ni? Alhamdulillah, syukur kita diberi peringatan awal ni. Banyak dah kisahnya dalam Al-Quran. Jadi hari ini ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, terima taubat kami ya Allah. Amin. Khususnya insya-Allah yang bertemu di taman syurga dunia ini, moga-moga Allah redha dan Allah pertemukan nanti kita di syurga yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Itu kita meminta, itu kita mengharap setelah kita memuji-muji kekasih kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini sudah sampai zaman itu. Kita sekarang, kata Nabi apa? Nanti akan datang manusia ini akan berpecah belah. Terpecah dia kepada beberapa golongan, beberapa fahaman, ulama yang suk dan sebagainya. Jadi kita kalau tak ada ilmu macam mana nak kenal nak? Salam kawan sebelah, bagi tahu dulu saya sayang awak. Saya sayang awak. Sayang mama. Saya Haji. Udah. Dia kata sebelah, apa dia rawang semua salah. Situ je dah tak ikut arahan. Macam mana? Guru kata salam kawan sebelah, dia habis pusing keliling salah. Nampak tak kita ni nakal? Nakal tak? Nakal. Allah kata buat ni, dia lawan juga sebab dia tak nampak Allah. Tapi tu kat tempat lain, bukan kita. Cuba lagi sekali, salam kawan sebelah, saya sayang awak. Gitu. Nafaskan tahmin. Alhamdulillah. InsyaAllah balik hari ni semua jadi orang baru InsyaAllah. Hari ni Allah bagi hidup baru ni. Siapa yang tahu kejap lagi pukul 11.30 meninggal dunia? Tahu tak apa. Jadi kena bersedia. Kita tidak boleh minta mati, tapi minta umur panjang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni tok guru ni ada ni jadi asbab kabul doa. Ya Allah, saya nak menumpang nak menumpang barakah para guru-guru ni, masya-Allah, tetamu-tetamu duyufnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ada musafir lagi hari ni, dia boleh sembahyang jamak lagi kan. Ustazah Noha datang jauh ni daripada mana tahu? Johor Bahru, pukul 3 pagi keluar. Kerana demi cinta akan ku berkorban apa saja. Pandai harta Cantik. pandai. Dapat pahala Piramli nyanyi lagu ni. Namanya disebut di dalam majlis rupa-rupanya Piramli itu termasuk dalam kumpulan orang yang beramal dan berilmu. Masya Allah. Apa tanda dia? Ni kita sebut di taman syurga ni. Gembira Piramli kat sana. Allahumma salli ala kita kat sana nak jalan-jalan luas sangat. Jadi sekarang kita kena berangan dah. Nak cipta syurga kita macam mana? Nak cipta kuburan kita macam mana? Nak tak kubur yang sempit pada zahir tetapi menjadi luas? Syaratnya mesti bersedia, mesti dengan ilmu. Jadi sedikit saja, jangan banyak-banyak belajar. Dia belajar tak boleh banyak-banyak, sikit. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus Untuk apa kata Nabi tadi? Baginda telah berpesan akan datang satu masa nanti umat ini akan terpecah berbelah-belah, hanya satu yang selamat. Adakah yang satu itu saya? Jadi kita kena bimbang di sini. Sebab apa? Berpecah itu kita kena bimbang. Kita nak yang selamat itu adalah kita dan keturunan kita. Amin. Amin. Seperti mana Allah bagi tahu ku anfusikum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Hari ini kita kat sini baru kena pecikkan goreng ikan je pakai tutup periuk. Pakai tutup periuk kalau nak pecik minyak itu belum. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, tak nak ya Allah, tak nak ya Allah. Tak nak ya Allah, nak masuk syurga ya Allah. Jadi itu namanya cita-cita sayang. Kita berimpian. Semuanya tu kena buat dekat sini. Apa Nabi pesan? Kata Nabi, berpegang teguhlah kepada dua perkara setelah ketiadaanku, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Jadi saya nak bagi perbuatan sunnah hari ni. Boleh tak? Lepas ni kena buat. Siapa yang ada suami? Angkat tangan yang ada suami. Saya. Angkat tangan. Dengan rasa syukur yang bermalu, ngaku bangga ada suami.
Tinggi sikit. Tinggi sikit sebab penting ni yang tak ada suami cerita dia lain, yang ada suami cerita dia lain. Mak Tia tak angkat tangan. Oh tak ada dah. Oh satu kelab. Ya. Okey. Baik. Satu hari Sayyidatina ini cerita disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya Allah, comelnya balik nanti terus peluk suami tau. InsyaAllah. Amin. Kita yang nak tunjukkan kemanjaan, kemesraan pada suami. Satu hari rantai Sayyidatina Aisyah hilang. Dia pakai rantai, hilang. Ini cerita saya kongsikan dia. Saya baca dia, saya kongsi hari ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak ingat pula muka surat berapa. Sebenarnya cerita ini berkait dengan asbab nuzul tayammum. Nak tayammum. Ketika itu Sayyidatina Aisyah berhenti satu tempat. Lepas tu dia rantai dihilang. Lepas tu Rasulullah pun berhenti juga. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah pun bila Rasulullah berhenti, yang lain semua berhenti. Rombongan pun ikut berhenti. Comelnya ya Allah, saya dah bayangkan pergi kat suasana tersebut. Bayangkan boleh, kita lah rombongan tu yang melihat Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah. Comel. Jadi ketika dia berhenti tu, dia cari-cari, tak jumpa. Tak apa kata baginda, tak apa kita rehat. Lalu ni rombongan ni merungut. Ada yang merungut. Buat apalah si Aisyah ni berhenti kat sini? Air tak ada ni. Kan ada yang nak buang air. Kita kalau rombongan kan macam tu. Tahu tak? Jadi bila rombongan kan ini ikut macam mana Rasulullah. Jadi kita ingat perbuatan yang kita buat itulah perbuatan Rasulullah, maka kita telah melakukan satu sunnah. Tengok betapa comelnya Sayyidatina Aisyah. Ceritanya panjang ni, saya pendekkan aja. Okey, ni baru mukadimah, panjang lagi. Kan? Jadi apa jadi tadi? Jadi kata Rasulullah, tak apa, kita rehat dulu. Ni orang-orang ni berungut. Rungutan orang-orang ni telah didengar oleh siapa? Abu Bakar Siddiq, sahabat, kawan baik, kawan paling rapat bagi Nabi Muhammad SAW, juga bapa mertua. Jadi bila dia dengar ni rungut-rungutan, ingat tadi kan ceritanya ini adalah asbab nuzul kepada satu ayat untuk perintah tayammum. Berlaku peristiwa ini. Lalunya Abu Bakar pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ni macam mana? Ketika Abu Bakar nak masuk, rupa-rupanya belum lagi ada perbualan di antara Rasulullah. Dilihatnya Rasulullah tengah baring dekat Sayyidatina Aisyah. Lepas ni panggil saya, abang baring sini. Saya nak live ni, saya nak ngaji, abang baring sini suruh abang baring dekat paha. Itu perbuatan sunnah. Rasulullah baring di pahanya Sayyidatina Aisyah. Lalu masuk Abu Bakar. Saya praktik lah lebih kurang macam ni cerita dia. Masuk Abu Bakar, abang dah semangat dah ni. Masuk Abu Bakar, dia melihat Rasulullah sedang lena di pahanya Sayyidatina Aisyah. Lalu sebenarnya nak sampaikan hasrat orang ramai tadi ni air tak ada ni. Kan? Abu Bakar pun macam ni. Dia cuit pinggang. Cuit ni kan cuit itu, cuit gitu. Lepas tu Sayyidatina Aisyah dia punya menahan cuitan Abu Bakar ni. Kenapa? Tak nak Rasulullah tersedar. Banyak pengajaran tak daripada cerita ni? Banyak kan? Lalu bagaimanapun dia comelnya, dia berbual maksudnya. Sebenarnya Rasulullah buat macam tidur tapi tak comel kan? Jadi Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu pun dia pun berkata, wahai Rasulullah tu kat luar tu ada yang dah mengadu tadi. Lalu ketika itulah perintah dan dia melihat Rasulullah menunjukkan perbuatannya untuk bertayammum. Ada cerita menarik lagi. Jadi follow cerita tentang Sayyidatina Aisyah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cute tak cerita dia? Nantikan cerita selanjutnya pada pertemuan akan datang. Sebab dimaklumkan insya-Allah Mak Tia akan buat maulid ni bulanan kat sini walaupun tidak bersama kami dengan Az-Zahra ni. Jadi hari ni kita memulakan insya-Allah, jadi perpanjang-panjang lagi sayang. Jadi yang kedua, pesan untuk diri saya sendiri, kata Nabi, pegang teguh Quran. Jadi Quran bukan setakat dibaca. Jadi hari ini tanya, kalau saya tanya jangan jawab dekat dalam hati je. Dulu kita semua dah pernah muda kan, tak terasa dah tiba-tiba peringatan demi peringatan datang. Sakit lutut, sakit pinggang, dia banyak dia pula kan. Dulu tak terasa, betul tak? Jadi nilailah hubungan kita dengan Quran. Jadi sampai hari ini setakat mana hubungan baik yang telah kita bina dengan Al-Quran dari segi baca,
dari segi pengamalan, dari segi penghayatan, dari segi praktikal. Itu untuk diri saya sebenarnya. Kalau sekarang sedang belajar, teruskan belajar sampai habis. Jangan berhenti belajar. Belajar berhenti bila kita dah habis. Maksudnya umur kita dah tak ada. Kerana itu pun sunnah Nabi kata belajar hingga ke liang lahat. Dan tolong jangan apa. Ni saya nak pesan lah. Hari ni saya melihat orang ni belajar tak sabar. Tak macam orang dulu. Orang dulu belajar sikit, dia terus amal dan istiqomah. Terus mereka dapat. Anak dia 12 orang. Kerja apa? Kerja kat sawah aja contoh. Kerja noreh aja contoh. Tapi anaknya Masya Allah. Kenapa agak-agak tak terfikir ke kita? Hari ini orang sibuk nak dulukan kerja dulu, baru nak sembahyang pun lambat. Betul tidak? Saya niatkan diri saya. Kadang-kadang rasa nak duduk kat Mekah tak nak balik dah. Sebab kalau duduk sana kita menanti waktu. Bila kat sini ada je sekejap tengah goreng ikan, sekejap dia punya sekejap tuan. Saya tak cakap siapa-siapa, saya cakap diri saya. Jadi ini yang kita kena perbaiki. Mudah-mudahan saya balik ni menjadi peringatan untuk diri saya. Tadi kat dalam kuliah pandai dia cakap. Jangan pandai cakap tak suka bikin. Itu perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan saya takut nak cakap ni. Jadi saya nak tumpang semua yang tengah diam ni. Yang tengah diam ni selamat. Yang sekarang ni yang tengah bercakap ni tak selamat. Sebab dia suruh jaga lidah kita. Betapa orang, saya sekarang ni sempat tak saya nak fikir, saya nak bercakap. Sebab apa? Sebelum bercakap kena berfikir. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tak nak cakap banyak dah. Jadi saya nak menumpang kepada yang hadir ni semua yang tengah diam, semuanya tengah Masya Allah, tengah berzikir, tengah berdoa Semoga Allah mengampunkan dosa saya. Terima kasih kepada Mak Teh dan semuanya. Tolong hari ini bersatu hati sayang. Sentiasa menjadikan semua perkara itu sangka baik. Sangka baik. Apapun yang kita lihat sangka baik. Walaupun kejahatan tu kita lihat. Ada kisahnya apa dipanggil perempuan jual diri tu dipanggil apa? Pelacur. Pelacur melahirkan wali Allah. Pernah dengar kisah tak? Kalau tak pernah, tunggu bulan depan. Maksud kat sini, cerita itu sampai pada kita nak mengatakan walaupun dia pelacur, jangan tengok tapi dia melahirkan apa. Jadi sekarang ni kita kena sentiasa bersangka baik. Sayang, sekarang ni apapun keadaannya sangka baik. Didik hati, kerana hanya dengan hati yang bersih sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai diri kita. Hari ini dah berapa ramai masuk ni minta doakan. Ya Allah, saya kata kenapa ramai sangat orang sakit sekarang ni? Ramai yang meninggal tiba-tiba, ramai yang sakit tiba-tiba, penyakit pula pelik-pelik, kan? Ramai sangat. Tetapi sebenarnya memang itu kita nak balik bersedia. Jadikan Al-Quran itu sebagai tempat, sebab Allah kata Al-Quran wa syifa wa rahmah. Banyak sebenarnya sayang. Bawalah diri kita berkawan dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Terutama cabaran utama kita takut sangat bila perempuan ni, sebab kita perempuan kan. Perempuan ni banyak sangat fitnah dia. Katanya perempuan ni juga yang banyak sangat dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah memelihara kita semua yang perempuan, anak-anak cucu kita yang perempuan sangat menakutkan. Dan hari ini di luar sana orang sanggup buat apa saja. Nak salahkan mereka ke tidak? Kerana kita ni sebenarnya datang ni semua ejen Allah. Tolong ya sayang, jadilah ejen-ejen Allah dan ejen Rasulullah. Jadikan apa saja yang ada pada kita, yang Allah bagi pinjam, Allah bagi pinjam handphone, jadikan dia kebaikan. Allah bagi pinjam kawan, jadikan dia kebaikan. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Ya kun fayakun, bila Allah berkehendak tidak sulit bagi Allah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah saya bersyukur sangat hari ini kerana dapat duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa bersungguh-sungguh dalam doa yang akan kita bacakan ini sebentar lagi. Aminkan doa ini